Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita dalam siri yang ke-21, iaitu Surah Ad-Duha. Surah Ad-Duha maksudnya waktu duha, itu waktu pagi lah, waktu pagi ya. Okey, dalam siri kali ini insya-Allah kita akan lihat seperti biasa, itu mesej Allah ataupun mesej daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita dalam menurunkan surah Ad-Duha ini. Itu pertama, Allah nak menceritakan tentang Allah tidak membenci atau meninggalkan atau membenci Rasulullah SAW yang mewakili sebagai pejuang Islam ataupun pendakwah untuk menyebarkan Islam. Yang kedua ialah Allah telah menjaga Rasulullah SAW daripada kecil lagi ya. Seperti yang kita tahu, Rasulullah SAW ialah anak yatim piatu lah, dan bapanya telah meninggal sebelum kita kata ketika Rasulullah SAW masih kecil lagi. Kalau ayah dia tu belum lahir lagi, umur dia ketika kecil lagi ya. Dan juga keadaan Rasulullah SAW dalam keadaan kemiskinan, kita kata. Walaupun Rasulullah SAW sebenarnya orang kaya, dia kahwin dengan Siti Khadijah kaya, tapi kerana oleh suka menderma, sifatnya menderma. Kemiskinan di sini maknanya kemiskinan itu kemiskinan sebab kehidupan yang sangat sederhana. Seterusnya, kemuskilan ketika Rasulullah SAW dalam mencari-cari kebenaran ya. Seperti kita tahu, Rasulullah SAW pergi ke Gua Hira untuk mencari kebenaran ya, sebab dia tengok keadaan musyrikin Mekah yang sangat dahsyat lah, menyembah berhala, dengan berzinanya, minum maruk, macam-macam lah, yang makan bangkai pun ada, bunuhan macam-macam. Jadi ini menyebabkan Rasulullah SAW dalam keadaan itu, sehinggalah Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan malaikat Jibril lah untuk penerimaan wahyu dalam dalam Gua Hira tu. Allah juga membuka lapangan kepada Rasulullah. Seterusnya melantik menjadi Rasul lah. Seterusnya yang ketiga dalam surah ini, mesejnya ialah untuk kita berbuat baik pada anak yatim dan orang yang meminta kepada kita. Orang minta pertolongan pada kita, orang minta sedekah, orang minta infak, tak kira lah apa-apa. Orang minta pada kita, jangan kita herdik mereka, jangan kita teking mereka. Seterusnya kita kena mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, seterusnya yang kedua dalam kita dapat penguasaan surah Al-Duha, kita tengok cerakin ya. Ayat yang pertama, okey, wa ni membezakan di antara warna merah dengan warna hitam ni ialah cerakin lah tu. Perkataan yang berbeza. Wa di sini maksudnya wa sumpah, wa demi. Al-Duha, waktu duha. Seterusnya ayat yang kedua, wal laili idza saja, wa ni beza dengan wa ni wadan dan malam idza apabila saja. Okey, ini ialah kata perbuatan lepas saja maksudnya ia telah sunyi sepi. Waktu itu telah sunyi sepi ya. Seterusnya ayat yang ketiga, ma sini ma tidak seperti kita tahu, ma ni ada tiga makna. Ma apakah, ma apa yang. Yang ini tidak, maksudnya tidak. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, tidak, dia telah meninggalkan engkau. Dia sini Allah lah, Allah tidak akan meninggalkan engkau wahai Muhammad. Rabbuka, iaitu Tuhan engkau lah. Kalau kita tengok sini Rabbuka ni ialah dia tadi ya, dia telah meninggalkannya. Tidak, Tuhan engkau meninggalkan engkau. Allah tidak akan meninggalkan Rasulullah SAW. Wama, dan tidak qala, dia telah membenci. Dia telah membenci. Ini kerana kafir Quraisy menyatakan kepada Rasulullah, dia kata, Muhammad, Tuhanmu dah benci dah, tinggal dah. Jadi Allah balas sini ya. Walal akhiratu khairul laka minal ula, wa dan la. Okey, la sini la taukid maksudnya sesungguhnya ataupun benar-benar, dan sesungguhnya walal akhiratu, akhir itu ataupun kehidupan di akhirat itu, khairun, lebih baik, laka minal ula, bagimu daripada yang dahulu, iaitu maksud atas dunia ni. Lebih baik. Kalau atas dunia, kita tahulah Rasulullah SAW 13 tahun lah. 13 tahun dicaci maki oleh kafir Quraisy yang bukan Islam lah, yang musuh-musuh Islam, sehingga terpaksa berperang dengan saudara sendiri. Begitu dibenci Rasulullah. Tapi di akhirat nanti tak ada dah Rasulullah makhluk yang paling mulia sekali. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, wa ni wadan la. Okey, jumpa lagi la yang taukid, maksudnya benar-benar ataupun sungguh. Saufa kelak, yu'ti ni maksudnya ini ialah fa'il mudhari' atau fa'il kata perbuatan semasa yang maksudnya dia berikan engkau, yakni Allah lah. Rabbuka Tuhan engkau yang telah berikan engkau, rabbuka fatarda. Okey, dua perkataan berbeza. Fa ni maksudnya maka, tarda fa'il mudhari' ataupun kata perbuatan semasa. Engkau menjadi redha, engkau menjadi puas. Puaslah lah. Allah bagi lantik jadi Rasul lagi. Lepas tu melihat kemenangan Islam lepas pada tu. Sebelum Rasulullah wafat, pembukaan kota Mekah, Fathu Mekah, kemenangan dah. Di atas dunia pun. Seterusnya, alam yajidka yatiman fa'awah. Alam maksudnya adakah, lam tidak, adakah tidak. Atau kita nak gabung sekali boleh. Bukankah? Boleh juga tu. Tak, bukankah.
Yajidka, yajid maksudnya dia mendapati engkau, kan engkau. Kita tengok fungsi lam, lam ni dia akan menjazamkan fi'il mudhari'. Ni yajid. Yajidu patutnya jadi yajid sebab ada lam, dia menjazamkan. Yajidka yatiman. Dia mendapati engkau yatim, dalam keadaan yatim, anak yatim. Fa'awa. Lalu awa, dia telah melindungimu. Dia telah mengawalmu. Orang Melayu kata mengawal. Mengawal tu melindungilah. Wa wajadaka dhalan, wa dan wajada. Wajada ni maksudnya, ini kata perbuatan lepas, kita belajar wazan yang paling terkenal, paling popular dalam SPM, dalam Al-Quran. Wajada ni betul bagi atas gini, inilah kata perbuatan lepas yang paling popular, yang paling banyak digunakan dalam Al-Quran. Betul, kita tahu lah bila gini, maka dia adalah kata perbuatan lepas. Dia telah mendapati engkau dhalan, kemusykilan, dalam kebingungan, kebingungan, nak cari Tuhan, dan nak cari perkara yang baik. Sehingga Rasulullah SAW terpaksa pergi ke Gua Hira. Kita sambung lagi, fahada. Lalu Allah telah tunjuklah, hada. Dan ini memberikan petunjuk. Dia telah memberi petunjuk. Allah telah memberikan petunjuk kepada Rasulullah SAW dengan kedatangan malaikat Jibril. Wa wajadaka ilan fa'una wa dan wajada. Okay? Dia telah mendapati engkau, wajada ni telah mendapati engkau, ailan. Ailan orang yang miskin, fa'una. Fa ni maksudnya maka, aghna dia telah mencukupkan. Aghna ni kita pernah jumpa dalam surah Al-Masad, tak? Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Jadi perkataan ni kata sama lah. Mungkin kita lupa aghna, okey. Lalu dia telah mencukupkan. Fa ammal yatim, kaifa maka amma maksudnya adapun. Yatim anak yatim, fala taqhar. Maka la ni la jangan, la taqhar, jangan engkau laku kasar, taqhar. Okey, taqhar maksudnya la ni la jangan engkau berlaku kasar. Wa amma sa'ila fala tanhar. Wa dan amma maksudnya adapun as-sa'ila. As-sa'ila maksudnya orang yang meminta-minta. Orang peminta lah, orang yang meminta-minta. Kata nama ni alif lam kat depan. Orang yang meminta-minta, fala tanhar. Fa maka la tanhar. Okey, ni sekali lagi la jangan, la tanhar. Jangan engkau herdik. Orang minta herdik. Tanhar. Okey, sekali ayat ke-11, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Okey, wa dan amma adapun bi ni'mati, okey, dua perkataan yang bercantum. Bi ni bi dengan ni'mah ataupun nikmat lah. Orang Melayu panggil nikmat sama. Dengan nikmat rabbika, Tuhan engkau, fahaddits. Maka engkau sebarkanlah, maka engkau khabarkanlah. Ni ialah kata perbuatan suruhan. Fahaddits, maka engkau sebarkanlah. Engkau sebarkanlah. Okey, itulah surah Ad-Duha. Kita telah tengok mesej daripada Allah. Yang kedua kita tengok carakin, dan yang ketiga kita kena hafal makna dia, insya-Allah. Sama-sama itu kita boleh tadabbur surah ini dengan baik, insya-Allah. Jadi untuk TV2, insya-Allah kita telah menamatkan TV2, dan kita tengok kita punya pencapaian hafalan kalimah kita, di mana surah Ad-Duha ni ada 21 kalimah lagi baru, kalimah baru yang kita hafal. Walaupun ada yang kata dasarnya sama, tapi kalau kita kira kalimah tu baru, maka 21 kalimah di sini menjadikan 327 kalimah yang kita telah hafal. Alhamdulillah, 327 kalimah telah kita hafal. Alhamdulillah. InsyaAllah kita berjumpa lagi dalam siri dalam TV yang ketiga nanti, insyaAllah TV 3 dalam surah-surah yang lain. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.